Hadis yang kita baca yang terakhir 3 bulan lepas lama kita, bulan lepas raya, 2 bulan lepas Ramadan jadi 3 bulan lepas last kali kita baca pada bulan 3 maknanya. Okay, jadi pada bulan 3 hari tu kita ada baca hadis yang dipanggil sebagai hadis Ummi Zara. Hadis Ummi Zara. Hadis Ummi Zara ni ceritanya bagaimana Nabi SAW berbual dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi SAW kisahkan tentang inilah dia, dan juga Nabi sebut, aku untukmu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih kita pada petang ni untuk kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab Syama'ilul Muhammadiyah susunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita pada bulan ni, kita sekarang berada dalam bulan Zulkaidah. Jadi bulan Zulkaidah ni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang Allah Taala jadikan sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Jadi kita syukur pada Allah dan kita niatkan juga kita sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Okay, hadis yang kita baca yang terakhir 3 bulan lepas lama kita, bulan lepas raya, 2 bulan lepas Ramadan jadi 3 bulan lepas last kali kita baca pada bulan 3 maknanya. Okay, jadi pada bulan 3 hari tu kita ada baca hadis yang dipanggil sebagai hadis Ummi Zara. Hadis Ummi Zara. Hadis Ummi Zara ni ceritanya bagaimana Nabi SAW berbual dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi SAW kisahkan tentang inilah dia, dan juga Nabi sebut, aku untukmu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Kan? Ada cerita tentang 11 orang wanita yang dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. So cerita sembang-sembang malam lah ni. Sembang-sembang tentang ada kumpulan wanita 11 orang yang duduk sama-sama, berbual sama-sama. 11 orang ni semuanya bercerita tentang suami masing-masing. Kebanyakannya kutuk suami masing-masing. Ada juga yang kita tengok sebelum-sebelum ni, wanita yang ke 4 ke 5 ke 6 macam tu dia boleh 2 makna. Makna dia boleh bagi makna kutuk pun dia, puji pun dia. Jadi terpulang pada kita untuk interpret pula lah, ataupun terpulang pada kawan-kawan dia pula lah untuk interpret, kau ni puji ke keji sebenarnya, kan? Dia ada style-style macam tu pula, yang dia ada pelbagai cara untuk dilihat. Apapun, kita dah sampai pada wanita yang ke-8. Wanita yang ke-8. Okey, kita baca dulu yang ke-8. قال بسند متصل الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به في الدارين قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. Dia punya bunyi dia berirama kan. Kalau tengok bahasa Arab dia lah, al-massu massu arnab warrihu rihu zarnab. Apa maksud dia? Kalau terjemah kat sini, suamiku sentuhannya seperti sentuhan arnab, wangiannya ataupun baunya bau seharum bunga, kan? Seperti bunga. Maksud sentuhannya seperti sentuhan arnab, maksudnya suami dia lemah lembut, kan? Suami dia tak kasar. Arnab ni dikiaskan kepada kelembutan.
Jadi disebutkan sentuhannya seperti sentuhan arnab. Kita biasa sebut kalau lembut tu bahasa Inggeris biasa sebut lembut seperti sutera kan. Smooth as silk. Jadi lembut seperti sutera. Tetapi dalam bahasa Arab biasa digunakan perkataan arnab untuk menyatakan lembut. Dan baunya pula seperti bunga. Maksudnya dekat sini dipuji jugalah. Maknanya wangi suami dia. So wanita yang ke-8 ni puji suami dia. Yang ni tak ada kiasan kata kutuk lah. Ni memang tak ada double meaning ke apa, tak ada. Memang puji. Kan? Yang sebelum-sebelum ni ada yang jelas-jelas kutuk. Ada yang mungkin kutuk, mungkin keji, mungkin puji. Yang ke-8 ni memang dia puji suami dia. Suami dia baik, dia cerita. Okay. Kemudiannya yang ke-9. Yang ke-9, qalat at-tasi'atu zauji rafi'ul imad tawilun nijat azimur ramad qaribul baiti minan nad. Okey. Apa dia? Yang ke-9 dia kata pertama sekali suami dia tawilun nijat. Tawilun nijat maksudnya tinggi lampai. Ya, maksudnya suami dia seorang yang tinggi. Ini yang dia nak ceritakan tentang suami dia. Pertama sekali suami dia tinggi. Nijat ini, maksud nijat adalah tempat dipanggil apa tu? Sarung pedang. Sarung pedang itu asal maksud nijat. Tempat sarung pedang. Jadi bila disebutkan suami aku panjang sarung pedangnya, maksudnya adalah tinggilah. Sebab kalau sarung pedangnya panjang, orangnya rendah, memang tak boleh lah kan. Jadi disebutkan tawilun nijat. Walaupun bahasanya kat sini ni disebut sarung pedangnya panjang, maksudnya dia adalah seorang yang tinggi. Dan juga menunjukkan bahawasanya orang tu berani kan. Dia ada pedang, jadi maknanya dia berani. Jadi ini cara orang Arab dulu-dulu, dia bila nak puji orang tu tinggi, sebab tinggi ni salah satu daripada sifat yang terpuji bagi orang Arab. Bagi orang Arab, kalau dia tinggi tu maknanya dia puji orang tu lah. Dan cara dia puji, dia tak sebut macam kita akan gunakan perkataan macam jinjang lehernya, kadang macam tu kan. Tapi orang Arab, dia nak puji tu, dia kaitkan dengan pedang. Jadi dia kata panjang sarung pedangnya, maksudnya orang tu tinggi dan berani, orang tu hebat. Macam tu. Jadi dia punya pujian dia begitu, dikaitkan dengan sarung pedang. Sebab memang itu dia orang punya budaya pun lagi-lagi waktu tu. Kemudiannya azimur ramad, azim ar-ramad. Jadi azimur ramad ini dia kata apa ya? Kalau dikatakan tadi kita dah sebut dah tadi rafi'ul imad tawilun nijat, azimur ramad. Azimur ramad ini dia membawa makna pemurah. Kita terjemahkan kat sini banyak abunya kan. Banyak abunya. So banyak abu kalau terjemah literally kan, banyak abunya mesti kita tak faham kan. Apa benda lah dia puji suami dia banyak abu kan. Kalau orang Melayu banyak abu tu Abu Bakar kan. Tak, ini bukan. Ini banyak abunya maksudnya seorang yang sangat pemurah. Yang sangat pemurah. Okey. Apa kaitan pemurah dengan banyak abu? Sebab ini dipanggil kinayah, kinayah. Maksudnya orang yang, kalau orang tu banyak abu ni maksudnya dia banyak bakar kayu api. Banyak bakar kayu api maknanya dia banyak masak. Banyak jamu orang makan. Banyak jamu orang makan maknanya pemurah. Jauh betul pusingnya dah kan. Tapi itulah dia. Memang cara orang Arab bila dia sebut azimur ramad ataupun azimur ramad, azim ar-ramad, maksudnya orang tu pemurah. Terjemah mudahnya pemurah. Tapi kalau terjemah secara literal, itulah dia, banyak abunya. Dia tak buat footnote lah kat buku ni. Katanya buatlah footnote, banyak abunya, letaklah sikit kat footnote, maksudnya pemurah kan. Bagilah orang faham. Okay, azimur ramad kan, rafi'ul imad tawilun najat, azimur ramad. Kemudiannya qaribul baiti minan nad. Terjemahan dia apa? Dekat rumah dengan tempat orang berkumpul.
Maksudnya rumah dia dekat dengan tempat perkumpulan orang ramai. Tempat perkumpulan orang ramai maksudnya pemimpin-pemimpin berkumpul. Kan? Nak tunjukkan apa dia? Nak tunjukkan bahawasanya dia ni sekali lagi seorang yang suka terima tetamu. Sebab tempat orang berkumpul. Bila orang berkumpul ramai-ramai dekat tempat, dekat dengan rumah dia, so rumah dia jadi pot lah kiranya. Rumah dia jadi tempat orang kalau nak makan, kan, nak buang air dan sebagainya. Memang tempat dia lah sebenarnya ceritanya. Rumah dia. Kalau zaman kita sekarang ni, yalah kalau rumah tu selalu dijadikan tempat mesyuarat, kan. Walaupun ini bukanlah kat rumah dia, dekat dengan rumah dia. Nak tunjuk sekali lagi, dia ni adalah orang yang pemurah, orang yang juga selain daripada tu, dia adalah orang yang bijaksana. Sebabnya, tempat perkumpulan ni dalam bahasa Arab dia panggil nadi, tempat berkumpul ataupun club, macam clubhouse gitu lah. Tempat berkumpul ni orang hanya akan berkumpul di tempat yang tempat tu tempat orang bijak-bijak. Maksudnya orang bijak-bijak yang berkumpul biasanya ni orang yang pandai membaca, pandai menulis, pandai berbincang. Ada orang akan bacakan syair-syair ataupun bincangkan tentang urusan kehidupan masyarakat dan sebagainya. Macam parlimen dia orang lah kiranya. So tempat tu tempat orang bijak. Jadi bila dia sebutkan, dia kata suami aku ni rumah dia dekat dengan tempat orang berkumpul, bukan maknanya dia suka melepak kedai mamak. Dia adalah, dia punya, maknanya menunjukkan bahawasanya suami dia orang yang bijaksana dan orang yang suka menerima tetamu. So dua sifat sekaligus dalam perkataan ni. Perkataan dia qaribul baiti minan nad. Nad tu nadi, tu nad kita sebut tu nadi maksudnya kelab. Kan? Apa jadi dengan saya punya ni? Line tak apa? Tak connect. Tak elok. Dalam ni ke? Saya terputus-putus dari tadi. Cuba lagi sekali. Kesian tak? Dia terputus terus. Dia disconnect terus. Try lagi sekali. Okey. So selesai wanita yang ke-9. Jadi wanita yang ke-9 maknanya dia memuji suami dia. Okey. Baguslah. Suami yang ke-10 pula. Yang ke-10 qalatil ashiratu zawji malikun wa ma malikun khairun min dhalik. Lahu ibilun kathiratul mubarik qalilatul masarih iza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalak. Okey. Yang ke-10 ni dia kata suami aku ni Malik, dia kata. Kan, Malik. Malik ni kalau kita faham secara literal, maksud Malikun maksudnya adalah pemimpin ataupun raja yang memiliki, orang yang memiliki, tapi nak ceritanya nama dia Malik lah. Malikun khairun min dhalik, dia kata. Malik dia lagi baik daripada yang lain tu. Maknanya dia pujilah suami dia kata suami aku lagi baik daripada yang nombor 9 tadi. Yang nombor 9 tu puji suami dia hebat sangat dah. Yang nombor 10 dia kata suami aku lagi baik lagi daripada tu. Jadi lahu ibilun kathiratul mubarik. Dia kata suami aku ni ada unta dan unta dia pula ada banyak tempat pengembalaan. Kan? Mubarik jamak kepada mabrak. Mabrak maksudnya tempat unta duduk. Okey. Jadi senang ceritanya dia nak bagi tahu kata suami dia kaya lah. Kan? Suami dia kaya lah. Banyak unta, banyak kandang, maksudnya sangat banyaklah unta dia. Kemudiannya qalilatul masarih. Sedikit pula tempat pengembalaannya. Maksud dekat sini adalah maksudnya apa? Maksudnya tetamu dia ramai. Apa kaitan? Okey. Kaitannya adalah
dia selalu sembelih unta dia. Maknanya dia bukan biarkan unta dia makan aja dekat tempat gembalaan tu, kan. Bukan unta tu banyak kandang. Maknanya banyak unta dia. Tapi dekat gembalaan tak banyak. Maksudnya selalu kena sembelih. Maknanya dia beli pula unta lain lah. Dia beli pula unta lain. Jadi dia kata sikit je kat padang. Unta dia banyak dekat kandang tetapi tak banyak dekat padang. Maksudnya dia adalah seorang yang sangat pemurah. Sangat pemurah, selalu jamu tetamu makan. Jauh juga dia pergi kan, dia pusing kan. Ini bahasa sastra lah. Saya ceritanya bahasa sastra orang Arab. Bila orang Arab memang terkenal dengan sastra kan. Jadi ni sastra dia lah. Dan kalau kita baca dia punya perkataan dalam bahasa Arab dia pun, kita akan nampak betapa halus sebenarnya bahasa dia. Jadi malikun khairum min dzalik lik lepas tu mubarik, lepas tu masarih. Dia ada je dia punya hujung yang sama. Kemudiannya idza sami'na sautal mizhar, apabila didengari suara ataupun bunyi gendang, apabila dengar saja bunyi gendang dipukul, dipalu, maka tahulah mereka bahawasanya aiqanna annahunna hawalik. Mereka tahu, maknanya unta-unta tu semua tahu bahawasanya mereka akan disembelih. Hawalik maksudnya binasa. Mereka akan binasa, maksudnya mereka akan kena sembelih. Maksudnya apa? Maksudnya tetamu datang. Kan? Jadi bila bunyi gendang tu, maksudnya ada tetamu ramai. Unta pun tahu dah, habislah kita. Habislah, kena sembelih lah kita. Jadi asal bunyi gendang je, unta tu tahu dah, kena sembelih lah aku hari ni. Macam tu maksud dia. Nak ceritanya apa? Cerita dia pemurah lah. Kan? Cerita pemurah. Maknanya tetamu datang je, sembelih unta terus. Tak main dah sembelih kambing. Macam tu lah kiranya. Kan? Seorang yang sangat-sangat pemurah. Okey. Itu wanita yang ke-10, puji suami dia. Wanita yang ke-11 paling panjang sekali puji suami dia. Ataupun cerita tentang suami dia. Zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'. Suami aku Abu Zar'. Siapakah dia Abu Zar'? Abu Zar' ini adalah Anas bin Huliyin udhuni wa mala'a min syahmin adudi. Dia menggerakkan telingaku. Anasa maksudnya menggerakkan telingaku, udhuni, telingaku, hulli maksudnya perhiasan. Maksudnya dia bagi aku perhiasan yang banyak. Telinga aku ni bergerak dengan perhiasan. Maksudnya dia bagi aku perhiasan yang banyak. Pemurahlah suami dia ni. Kan? Pada dia lah, pada si isteri. Kemudiannya wa mala'a min syahmin adudi. Dia memenuhkan daging pada kawasan lenganku. Hanya gemuk. Kan? Dia jadikan aku gemuk, makan pun cukup, maksudnya gelang pun banyak, rantai banyak, gemuk pula lagi, makan banyak maksudnya. Wa bajjahani fabajijat ilayya nafsi wajadani fi ahli gunaimatin bisyaqqin. Dia kata dia menggembirakan aku. Wa bajjahani, bajjaha maksudnya adalah meringankan asalnya. Maksud meringankan kat situ menggembirakanlah. Fabajihat ilayya nafsi, maka jiwaku pun merasa ringan. Maksudnya jadi gembira. Dia menggembirakan aku dan aku pun menjadi sangat gembira. Maknanya bukan sahaja dia bagi subang, anting-anting, dia bagi makan kenyang, bahkan dia suka menggembirakan aku. Kan? Menggembirakan aku. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyaqqin ataupun bisyiqqin. Dia mendapati aku dalam keluarga kambing. Maknanya keluarga yang mengembala kambing. Gunaimah. Beza dengan ghanam. Ghanam maksudnya kambing. Gunaim maksudnya kambing yang sedikit. Jadi maknanya aku ni datang daripada keluarga yang ada kambing yang sedikit. Maknanya miskin lah. Keluarga yang susah. Keluarga yang susah sebenarnya. Aku ni dalam keluarga yang susah. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin. Kemudiannya dia jadikan aku dalam keluarga yang mempunyai banyak kuda. Sahil. Kemudiannya banyak unta. Atitin. Atitin maksudnya unta lah. Dia yang tadi tu mula-mula disebut kuda. Sahil ni bukan kuda ke asalnya, tetapi
Maksud sahil adalah bunyi kuda asalnya. Jadi maknanya dia kata banyak bunyi kuda, maksudnya banyak kuda lah. Dia terjemahkan sini terus memiliki bunyi kuda. Bukan dah pakai sound lah kan, bunyi kuda. Maknanya banyak kuda lah. Unta, atid, ya. Wadaisin wa munaqtin, lembu dan juga tanaman-tanaman yang telah dibersihkan, munaqtin. Maknanya bijirin-bijirin yang telah pun dibersihkan. Senang ceritanya ada ladang yang besar, ada binatang yang banyak, kan? Maknanya orang yang kaya lah, orang yang kaya. Jadi aku ni datang daripada keluarga miskin, dia bawa aku dalam keluarga yang kaya, aku jadi kaya. Fa indahu aqul fala uqabbah. Apabila aku bercakap dekat dia, aku tak pernah mencela. Salah, dicela. Bukan aku tidak pernah mencela, tidak dicela. Uqabbah, bukan uqabbih, uqabbah, kan? Maksudnya aku ni tidak dicela. Maksudnya aku ni mulia di sisi dia, dia suka dengan aku bercakap. Macam itulah sebenarnya ceritanya. Jadi dia tak adalah kutuk-kutuk, main-mainkan aku, buruk-burukkan aku, tak ada. Kan? Aku ni elok aja, tenang saja. Bila aku bercakap, aku tidak dicela. Kemudiannya wa arqud fa atasabbah, dan apabila aku tidur, aku dapat tidur sampai pagi. Maknanya tak adalah nak kena kacau, nak khidmat dia, nak buat itu, nak buat ni, nak kena apa, nak kena tiba-tiba nak kena uli tepung ke apa, kan macam orang dulu tu kan, gandum dia kena buat macam-macam sampai nak jadikan roti. Suami dia lapar dan sebagainya, tak adalah. Dia kata aku boleh tidur sampai pagi, tak ada masalah. Pasal ada khadam lah, ada khadam banyak kan. Jadi aku boleh tidur sampai pagi, tak ada masalah. Kemudiannya wa ashrab fa ataqammah, dan apabila aku minum, aku dapat minum sampai puas. Puas betul aku minum. Aku tak adalah nak minum kena jaga-jaga, nak fikirkan orang lain nak minum dan sebagainya. Dan aku minum betul-betul. Maknanya senang ceritanya kaya lah sekali lagi. Kemudiannya Ummu Abi Zar'. Fama Ummu Abi Zar'. Mak Abu Zar' ni pula, mak mertua dia lah kiranya kan. Mak mertua perempuan ni lah. Dia kata siapakah dia mak Abu Zar' ni? Mak Abu Zar' ni uqumuha radahun wa baituha fasahun. Peralatan makan dia banyak, pinggan mangkuk dia banyak. Maksudnya orang kaya. Wa baituha fasah, dan rumahnya lapang, rumahnya luas. Kemudiannya Ibnu Abi Zar'. Fama Ibnu Abi Zar'. Anak kepada Abi Zar' ni macam mana pula? Macam anak tiri dia lah. Anak Abu Zar'. Bagaimana pula anak Abu Zar'? Anak Abu Zar' madja'uhu kamasalli syatbah. Dia, tempat tidur dia tu seperti pelepah kurma yang halus. Maknanya elok tempat tidur dia. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah, dan akan kenyang dia dengan makan betis anak kambing. Maksudnya apa kat situ? Makan betis pun dah kenyang dah. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada kambing yang dipanggil, satunya kambing tu gemuk maksudnya, jadi makan betis pun dah kenyang dah. Yang keduanya, dia tu sendiri pula, budak ni pula bukan budak yang gemuk. Maknanya budak ni pun dia makan sikit pun dah cukup kenyang dah. Macam tu. Elok lah maknanya senang ceritanya anak dia tu. Macam mana pula dengan anak perempuan Abu Zar'? Bintu Abi Zar'. Anak perempuan Abu Zar' ni macam mana pula? Tau'u abiha wa tau'u ummiha. Anak yang taat pada bapaknya dan taat pada maknya. Wa mil'u kisaiha wa ghaizu jaratiha. Wa ghaizu jaratiha. Okay. Dia adalah orang yang pakaian dia penuh dengan tubuh yang berisi. Mil'u kisaiha, maknanya badan dia penuh pada pakaian dia. Maknanya badan dia besar, badan dia berisi. Okey, badan berisi ni adalah sifat yang terpuji bagi orang Arab.
Bagi orang Arab, lagi-lagi orang Arab dulu-dulu, orang Arab dulu-dulu, kalau badan perempuan berisi, maknanya itu sifat yang terpuji. Maknanya nak ceritanya apa? Dia gembira dan keluarga dia bagi makan yang cukup, dia tak payah kerja banyak. Itu pasal lah dia berisi. Kalau perempuan tu kurus, nanti orang akan kata tak cukup makan, kerja banyak. Jadi begitulah. Jadi dia punya budaya, jangan kita samakan budaya kita. Bahkan budaya orang Arab sekarang pun dah berbeza. Sekarang pun orang Arab dah mula berbeza dah dia punya budaya dia. Ni cerita dulu lah. Dulu ni bukan lama sangat. Dalam 20 tahun lepas masih lagi ada budaya ni. Sekarang je dah tak ada budaya ni. Orang Arab sekarang pun dia dah suka kurus. Dulu-dulu orang Arab dia suka perempuan tu dia kena badan besar. Okey, jadi kat sini dia pujilah kiranya. Dia kira dia cerita tentang kehebatan anak perempuan dia itulah bila dia kata badan penuh dekat pakaian. Terjemahannya banyak gemuk lah. Itu je lah. Sendat baju dia. Kalau kita terjemah literally. Sendat baju dia. Dan orang lain cemburu dengan dia. Okay. Maknanya bila tengok Jaratia tu maksudnya orang-orang sekeliling lah. Orang sekeliling geram dengan dia. Maknanya cemburu dengan dia. Cemburu maksudnya mungkin kerana cantik dia, kerana hebat dia lah ceritanya. Jadi orang lain jadi cemburu bila tengok dia. Okey. Kemudiannya Jariyatu Abi Zara. Cerita pasal jariah dia pula. Dia punya khadam dia punya hamba dia. So hamba Abi Zara ni macam mana pula? La tabussu hadisana tabsisa wala tunfisu miratana tanqisa wala tunqisu wala tunqisu miratana tanqisa. Okey. La tabussu hadisana, dia tak sibuk cerita, menyebarkan cerita-cerita kami. Tak adalah maknanya cerita kat orang lain. Kan ada setengah-setengah mate ni kan. Dia ada dia punya meeting dia pula kan. Dia sama-sama dia nanti bersembang persatuan. Kan bos saya macam ni sampai sekarang macam tu. Ada setengah-setengah mate ni. Jadi kadang-kadang antara benda yang kita puji seorang mate adalah kita kata mate ni bagus. Dia tak cerita-cerita pasal kita dekat luar. Dia tak cerita pasal rumah kita macam mana, dapur kita macam mana, apa semua dia tak cerita. Tak cerita pasal anak kita macam mana. Jadi ini pujian lah kan. Jadi maknanya dia ni Abu Zara ni dia punya khadam pun baik. Kan? Bukan kata dia tu anak dia, mak dia baik, anak dia, anak lelaki dia baik, anak perempuan dia baik, khadam dia pun baik. Khadam dia pula adalah khadam yang memang betul-betul berkhidmat. Kan? Kemudiannya dan tidaklah memindahkan makanan kami kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya mate dia amanah lah. Mate dia amanah. Kan? Jaga sangat. Jadi makan sikit pun takkan bagi kepada orang lain tanpa kebenaran tuan. Tak adalah senang-senang dia nak bagi ke orang lain. Wala tamla baitana ta'shisha, dan dia tidak memenuhkan rumah kami dengan sampah. Maksudnya pengemas lah. Maknanya mate dia pun bagus, rajin, selalu bekerja, kemas rumah, sentiasa kemas rumah. Okey. Kemudiannya qalat, ni cerita ni daripada tadi best sampai satu hari. Cerita ni jadi tak best pula. Qalat kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumkhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladan laha kal fahdain. Satu hari Abu Zar' keluar bermusafir. Waktu tu adalah musim memerah susu. Wal awtab tumakhad. Kan? Kemudiannya falaqiya imra'atan, dia bertemu dengan seorang wanita yang ada dua orang anak. Dua orang anak yang mana disebutkan kalfahdain, seperti anak harimau. Maknanya main dan juga laju, tangkas, lincah seperti harimau. Yal'abani min tahti khasriha birummanataini, dia bermain dengan buah delima di bawah pinggangnya, di bawah maknanya dengan mak dia tadi itulah. Budak dua orang tadi tu duk main dengan dekat-dekat mak dia. Kemudiannya cumanya kat sini ni sebenarnya bahasa kenapa dia kata di bawah pinggang? Sekejap Oh, okey. Pasal perkataan
khasar. Perkataan khasar ni dia ada dua makna. Satu bukan dengan dua makna, satu dengan dua riwayat, satu dengan baris atas, satu dengan baris depan. Kalau dengan baris atas maksudnya pinggang, okay. Kalau satu lagi riwayat dengan depan maksudnya di bawah dadanya. Jadi maksud yang pertama disebutkan maksudnya anak tu dua orang tu main dengan dua buah delima di bawah pinggang, dua buah delima sebabkan rumah natain, dua buah delima. Kat sini terjemahan buah delima aja. Dalam bahasa Arab disebut dua buah delima di bawah pinggang. Tapi kalau ikut riwayat yang kedua disebutkan dada. Maksud kat sini ni adalah kiasan kepada buah dada. Ini maknanya dia cuba bahasa yang elok lah, bahasa berkias, bahasa berlapik. Bahasa berlapik ni maksudnya apa kat sini? Dia nak sebut bahawasanya ini adalah sebab kenapa Abu Zarah kahwin dengan perempuan tu. Kan lepas tu kemudian Abu Zarah menceraiku dan berkahwin dengan wanita itu. Jadi dikatakan bahawasanya Abu Zarah ni jadi berkenan dekat perempuan tu. Jadi syok dekat perempuan tu dengan sebab apa-apa sebab lah mungkin, tapi kalau kita baca kat sini maksudnya dari segi fizikal. Maksudnya dia berkenan tu sebab fizikal perempuan tu. Jadi dia ceraikan isteri dia, maknanya yang perempuan tengah cerita ni lah. Kan? Kemudiannya dia kahwin pula dengan perempuan tu. Perempuan tu dia suka sebab fizikal perempuan tu. Okay? Kemudiannya aku pula bila dah kena cerai tu, aku berkahwin pula dengan satu orang lain. Satu orang lelaki yang lain, bangsawan, rajulan sariyan rakiba syariyan, seorang lelaki yang bangsawan yang menunggang kuda dengan kuat. Kemudiannya wa akhadha khattiyan, yang ada tombak yang bernama khatti, kan? Maknanya orang yang merupakan seorang yang hebat lah, kan? Pandai berlawan lah. Kemudiannya dia membawaku bersiar-siar melawat haiwan, wa araha alayya na'aman sariya. Dia bawa aku tengok haiwan ternakan dia yang begitu banyak. Orang kaya jugalah yang kahwin dengan dia ni maksudnya. Kemudiannya wa a'tani min kulli raihatin zauja, dan dia bagi kepada aku berpasang-pasang setiap daripada haiwan ternakan dia tu. Maknanya banyak betul dia bagi kepada aku. Kemudiannya waqal kuli umma zara' wa miri ahlaki, makanlah wahai ummu zara' dan berilah kepada keluarga engkau. Falau jama'tu kulla syai'in atanihi ma balagha asghara aniyati abi zara', kalaulah aku himpunkan segala pemberian aku pada engkau pun belum tentu boleh sama dengan satu bejana yang kecil, yang paling kecil yang dimiliki oleh Abi Zarah. Maksudnya dia kata, aku bagi engkau macam-macam, banyak mana pun aku bagi dekat engkau, nilai dia takkan sama ataupun kecil sangat nak banding dengan apa yang Abu Zarah pernah bagi kat engkau. Sebab dia tahu yang isteri dia masih lagi mencintai Abu Zarah tu. Dan juga hebatnya Abu Zarah tu, pemberian Abu Zarah yang sangat banyak kepada dia, terlampau banyak Abu Zarah bagi pada dia. Jadi suami yang baru ni, dia masih lagi ada rasa jealous dan sebagainya, tapi walaupun dia kaya dan sebagainya, dia tetap sebut gitu. Dia kata, aku bagi banyak mana pun takkan sama, aku tahu tak sama dengan apa yang diberikan oleh Abu Zarah. Kemudiannya berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu laki ka Abi Zar'in di Ummi Zar'. Aku dengan kau seperti Abu Zarah dengan Ummu Zarah. Maksud kat sini ni adalah dari segi manfaat, bukan dari segi yang kena cerai itu. Taklah, maknanya Nabi SAW tidak menceraikan Sayyidatina Aisyah kan sampai wafat. Cuma nak ceritanya adalah Sayyidatina Aisyah dengan Nabi SAW, satunya dari segi pemberian Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah dengan sangat banyak, dan Sayyidatina Aisyah pula sayang kepada Nabi SAW dengan sangat-sangat sayang, seperti mana Ummu Zarah memuji suami dia.
Abu Zara tadi. Kan? Banyak sangat yang dipuji. Dan antara pengajaran daripada hadis ni, apa dia? Hadis Ummu Zara ni nak ceritakan bahawasanya pentingnya seorang suami layan isteri dia dengan baik. Penting seorang suami layan isteri dia dengan sebaik-baiknya. Dan antara pengajaran hadis ni juga adalah boleh bersembang-sembang pada waktu malam. Maknanya boleh saja bersembang-sembang, cerita tentang orang lain, tetapi bukan mengumpat. Dan buktinya juga adalah kita tengok Sayyidatina Aisyah tak sebut langsung nama-nama wanita tadi. Kan, nama-nama wanita tadi langsung dia tak sebutkan. Lagi-lagi wanita-wanita yang sebut aib suami. Kan? Jadi Ummu Zara ni pun tak sebut nama dia siapa sebenarnya. Kan? Ummu Zara ni pun dia masih lagi bahasa kiasan. Jadi maknanya semua nama-nama tadi ataupun 11 orang tadi tu semuanya tak dinamakan pun oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau Sayyidatina Aisyah kenal sekalipun siapa 11 orang tu, seorang pun dia tak sebut nama dan dia tak ada kata apa hint pun. Kan, wanita kelima tu kau kenal, alah dia tu kan. Aku tak sebutlah nama dia, tapi awak kenal lah. Tak ada kan, tak sebut langsung, dia cuma sebut je wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat kan, macam tu je dia cerita dari segi secara umum macam tu je, nak tunjukkan bahawasanya dia tak nak ceritakan supaya tak jadi mengumpat. Ummu Zara ni ada disebutkan namanya adalah Atikah kan? Tapi Ummu Zara ni tak apa lagi lah, dia puji suami dia tak kutuk kan. Az-Zar'u tu kat situ tu maksudnya walad, maksudnya ada anak. Jadi Ummu Zara maksudnya mak kepada anak. Jadi bahasa tu pun masih lagi bahasa kiasan Okey, kenapa tak cerita? Sebab tak nak jadi mengumpat. Kita macam itulah kadang-kadang kan dalam perkahwinan suami isteri, antara dosa yang selalu dibuat adalah mengumpat. Maknanya mengumpat orang lain lah. Suami mengumpat orang lain ataupun isteri mengumpat orang lain pada pasangan dia. Maknanya dia cerita dengan pasangan dia sebab pasangan ni tempat dia bercerita. Jadi dia biasa bercerita tu keburukan orang. Jadi mengumpat lah. Jadi jangan kita ingat bahawasanya bila kita bercerita dengan pasangan kita, dia tak jadi mengumpat. Sebab kita kadang-kadang rasa macam tak apa, aku sekadar sembang aja. Tak, dia jadi mengumpat dah tu. Walaupun kita kata tak apa, pasangan aku ni amanah, dia takkan cerita kat orang lain dah. Dia akan jaga rahsia ni. Betul lah, tapi mengumpat lah. Rahsia memang dia jaga, tapi tetap jadi mengumpat bila kita kutuk orang lain. Dan kita kata orang tu, kita kata orang ni dan sebagainya. Kadang-kadang kita berbicara tentang adik-beradik kita sendiri, ipar duai kita, sepupu sepapak kita. Kadang-kadang kita bercerita tentang jiran tetangga kita dan sebagainya kan. Dia jadi mengumpat lah. Melainkan kita berbual tu memang salah satu daripada bercakap buruk yang dibenarkan. Contohnya kita nak cari solusi. Katakanlah adik-beradik kita memang ada masalah, kita bercakap dengan pasangan kita tu untuk meminta pandangan dia. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Nak selesaikan masalah. Dan kita tahu pasangan kita ni orang yang bijak. Dia ada macam-macam cara. Dia boleh bagi solusi kepada masalah yang kita hadapi. Itu tak apalah. Tak ada masalah. Tapi yang selalu berlaku, cerita tu sekadar nak lepas geram. Lepas geram. Jadi geram dengan siapa-siapalah, dengan saudara mara, dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan. Jadi lepas geram tu dekat pasangan. Bersembang, geram lah kat dia ni, dia cerita kan. Kan dah jadi mengumpat tu. Itu antara dosa yang paling banyak lah bagi saya yang berlaku pada hari ni dalam kalangan masyarakat kita. Mengumpat. Jadi yang ni memang kena jaga semua lah. Kena jaga semua. Okey, selesai berkaitan dengan bab ataupun hadis Ummu Zara. Hadis yang berikutnya bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ada soalan ke pasal yang tadi tu? Misalnya tu.
Okey, bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah SAW tidur. Bab majaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi annahu qala hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Abdurrahman bin Mahdi hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid an Al-Bara' bin Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. Cerita tentang tidur Rasulullah SAW. Dia sesuailah tajuk yang sebelum ni, perbualan waktu malam. Jadi sambungan dia adalah cerita pasal tidur pula lah. Jadi cerita pasal tidur pula. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW tidurnya sedikit. Dan tidur tu memang sedikit. An-naum akhul maut disebutkan oleh orang Arab. Tidur adalah saudara kepada kematian. Banyak tidur sebab tak berguna kan, tak berfungsi. Bila kita tidur ni kita tak buat apa-apa, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Dan Nabi SAW tidurnya disebutkan apa dia, matanya tidur tetapi hati baginda tidak tidur. Jadi adab Nabi SAW ketika tidur dalam hadis yang pertama ni adalah apabila baginda hendak tidur, baginda apabila berbaring di tempat tidur baginda akan meletakkan tangan kanan, tapak tangan kanan baginda di bawah pipi kanan baginda. Maksudnya baginda mengiring ke kanan. Maksudnya pusing ke kanan, tangan kanan di bawah pipi kanan. Tidur tu dekat tangan kanan lah. Dan baginda akan membaca doa, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Tuhan, selamatkan aku daripada azabmu pada hari engkau mengutuskan hamba-hambamu, membangkitkan hamba-hambamu. Maksudnya pada hari kiamat. Yang riwayat yang ini dia tak sebut 3 kali. Ada riwayat yang lain memang sebut 3 kali. Salah samarat, 3 kali. Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Riwayat yang ini tak sebut 3 kali. Memang ada riwayat yang lain sebut 3 kali. Dan kalau kita tengok hadis ni, hadis ni sebenarnya menunjukkan kepada tawaduknya Nabi SAW di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya ialah Nabi SAW memang dah confirm syurga. Memang Nabi confirm syurga. Dan Nabi pun tahu yang Allah Ta'ala dah janjikan syurga untuk baginda. Tapi tetap Nabi SAW tawaduknya baginda tetap minta pada Allah untuk menyelamatkan baginda daripada azab Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti. Jadi ini memang salah satu daripada sifat Nabi SAW. Dan juga ini menunjukkan Nabi SAW memberikan hak ketuhanan Allah Ta'ala, rububiyah Allah Ta'ala. Allah berhak diminta. Maksudnya kita ni memang sebagai hamba kena meminta-minta pada Allah. Jadi walaupun dah dapat sesuatu yang kita nak, tetap kita teruskan meminta-minta pada Allah. Yang ketiga, hadis ni menunjukkan Nabi SAW mengajar kepada umat untuk baca doa ni. Kita lah, supaya kita dapat baca doa ni sebelum daripada tidur. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan kita tak bangun lagi dah. Mungkin kita akan mati. Jadi dibangkitkan tu mungkin bukan kita dibangkitkan daripada katil besok pagi, tapi kita akan dibangkitkan bersama semua hamba-hamba Allah di hari akhirat nanti, hari kebangkitan yang sebenar. Jadi doa tu pun memang dia tepatlah, kena betul. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Hanya kalau aku mati dalam malam ni, ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada azab engkau, azab kubur, azab dekat padang mahsyar, azab dekat azab neraka dan sebagainya. Okey. Seterusnya riwayat yang berikutnya pun sama juga. Abi anhu qala haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Abdurrahman haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mislahu wa qala yauma tajma'u ibadak. Beza dia kat situ je. Yang tadi yauma tab'atsu ibadak, yang ini yauma tajma'u ibadak, pada hari engkau menghimpunkan hamba-hamba engkau. Tadi pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba engkau. Yang ini pada hari engkau himpunkan hamba-hamba engkau. Okey. Nak baca dua-dua boleh, tak ada masalah. Seterusnya hadis yang berikutnya sekali lagi
doa daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anhu qala hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Abdul Razzaq hadatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang biasa kita baca pun lah. Cuma kita baca kadang bismikallahumma, Allahumma bismika, samalah. Dia depan belakang, belakang depan sama je lah. Nabi SAW bila tidur, Nabi baca doa, Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan bila bangkit, Nabi SAW baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas kami dimatikannya dan kepadanya lah kami kembali. Yang ini apa doa ni, kalau kita tengok ada pertemuan puji-pujian ini bukan doa pun lah sebenarnya kan, dia puji-pujian pada Allah Ta'ala. Yang ini penting untuk kita, dan kalau kita baca alhamdulillah, kalau sampai sekarang tak baca-baca juga kena usahakanlah supaya boleh baca. Kadang-kadang bangun tu dia mamai dia tak sedar apa, dia masuk toilet baru dia sedar. Ada orang kan macam tu. Jadi dia tak baca doa-doa macam ni bila bangun tidur, rugi sangat. Kita cubalah usahakan diri kita untuk dapat baca doa. Okey. Hadis yang berikutnya wa bi anhu qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana al-Mufaddal bin ibn Fadalah an Uqail urahu an az-Zuhri wa an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sah wa wajhah wa ma aqbala min jasadihi wa yasna'u dhalika 3 marrat. Nabi SAW apabila hendak tidur, baginda menghimpunkan kedua tapak tangan baginda dan meludah, ataupun bukan meludah kasihnya, nafasa maksudnya menghembuskan bukan ludah. Nafasa maksudnya menghembuskan, hembusan yang lembut, tiup macam tu, bukannya ludah, bukannya keluar pui kan. Terjemahan pun kena tepat, cuma ada makna kat bawah tu kan, ada penerangan. Pada kedua-dua tangan baginda dan baginda membaca Qul huwallahu ahad, Qul falaq dan Qul a'udzu binnas, dan baginda menyapu dengan kedua tangan itu apa yang sampai daripada jasad baginda yang mulia. Baginda mulakan dengan tangan baginda, wajah baginda dan apa yang berada di hadapan baginda. Baginda lakukan demikian 3 kali. Okey, dekat sini maksudnya, apa maksud kata tiup tu kat sini? Tiup ini disebutkan selepas daripada baca, bukan tiup dulu. Maknanya baca lepas tu tiup. Jadi ulama terangkanlah apa makna. Walaupun kat sini dia punya cara penceritaan tu seolah-olah macam tiup dulu baru baca kan. Tapi kita tengok pada riwayat yang lain dan sebagainya menunjukkan bahawasanya maksud tiup tu maknanya apabila baginda hendak tiup, baginda membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq dan Qul nas. 3 surah ni sempurnalah, jangan baca satu ayat dia kan. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul nas. Kan. Bukanlah macam tu. Satu surah lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udzu falaq sampai habis, sampai habis barulah baginda tiup. Hanya tiup itu selepas daripada baca kan. Ini penerangan para ulama macam Imam Ibn Hajar bila mensyarahkan hadis ini. Dan baginda lakukan demikian itu 3 kali. Baginda lakukan demikian 3 kali. Jadi maknanya kalau buat 1 kali pun dapat sunnah sebenarnya. Kalau buat 1 kali pun dapat sunnah. Tapi buat 3 kali ni kira dipanggil
yang paling sempurna, yang paling sempurna. Maknanya paling menyamai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat satu kali pun dapat sunnah tiup baca tiga kul dan juga tiup. Jelas kot hadis ni tak susah sangat, dan hadis ni pun kita dah biasa belajar dan kita biasa buat pun insya-Allah. Jadi sebelum tidur memang cubalah untuk lakukan benda ni. Cuma Nabi SAW punya cara sapu tangan tu kan, baginda mula daripada atas, daripada kepala, dua-dua tangan daripada kepala, muka dan juga keseluruhan bahagian hadapan badan. Maknanya bukanlah sampai belakang-belakang pun nak sapu-sapu juga. Belakang tak adalah, maknanya sampai bahagian depan pun mana yang sampai je, tak adalah maknanya kena bongkok sampai kena ke kaki, sampai ujung kaki kan, sampai ibu jari, tak kan, sekadar mana yang sampai saja, gitu je syarat je lah orang panggil. Okay, seterusnya hadis yang berikutnya, wa bihi anhu qala haddatsana Muhammad, dah pukul 4. Saya kena berhenti dulu sekarang sebab ada emergency dekat rumah, nak kena bawa isteri ke hospital. Lagi pun dah pukul 4 kan, jadi dah dekat asar pun. Kita berhenti setakat ni dulu. Hadis yang ke 258 259 insya-Allah. Jadi kita akan sambung nanti berkaitan dengan tidur Nabi SAW. Ada beberapa lagi hadis berkaitan dengan adab-adab tidur Nabi SAW. Ada 1, 2, 3 lagi hadis. Lagi 3 hadis insya-Allah. Kita akan baca pada bulan depan insya-Allah 3 hadis berkaitan dengan tidur Nabi SAW. Kemudiannya ibadat Nabi SAW lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ya. Jadi cukup setakat itu untuk kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana كل الديون قبل أن يأتنا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.